Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin membuat sedikit ulasan terhadap isu yang dibangkitkan oleh Hasan Karim dan juga Zaid Ibrahim. Satunya berkenaan dengan perkara 153, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera atau orang asal Sabah dan Sarawak, serta juga terhadap Kongres Ekonomi Bumiputera. Isu ini timbul apabila kedua-dua individu, Hasan Karim dan juga mungkin Zaid Ibrahim, menyentuh perkara yang disifatkan sebagai cukup sensitif di kalangan orang-orang Melayu, iaitu perkara 153, kedudukan istimewa yang memberi tanggungjawab dan juga keistimewaan kepada Yang di-Pertuan Agong menjaga kedudukan orang-orang Melayu dan juga kedudukan ekonomi masyarakat asal Sabah dan Sarawak. Sejurus itu juga Kongres Ekonomi Bumiputera selalu diadakan hanya dengan orang-orang Melayu sahaja atau orang-orang Bumiputera, dan ini juga telah dipersoalkan oleh Hasan Karim yang mengatakan pada suatu hari mungkin kita tidak perlu lagi tentang kongres ini. Berkenaan dengan perkara 153, dikatakan oleh Zaid Ibrahim bahawa kita perlu membuat perbincangan terbuka supaya kita boleh buat penilaian semula terhadap perkara-perkara yang di dalam sejarah. Dalam ulasan saya akan menyebutkan pandangan saya terhadap apa yang saya nampak sebagai masalah utama pengembelingan akta ataupun perkara 153 dan juga kedudukan Kongres Ekonomi Bumiputera. Dan kemudian saya akan membuat sedikit ulasan tentang kenapa Hasan Karim dan Zaid Ibrahim membangkitkan perkara ini waktu ini, dan mungkin satu perkaranya adalah apakah mereka ini boleh membuat sesuatu yang berlainan daripada apa yang kini hendak dibuatkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada pandangan saya, perkara 153 adalah sesuatu yang telah pun termaktub, dan perkara ini memang menjadi satu perkara yang cukup sensitif di kalangan orang Melayu. Saya sendiri telah merasa apakah kebaikan daripada kesan sejarah ini, di mana saya telah diberi peluang untuk belajar ke luar negeri dan menjadi seorang rakyat yang sempurna. Di sini kita lihat bahawa ada persoalan kenapa masih lagi ada perkara ini, di mana sudah berpuluh-puluh tahun ia dijalankan, tetapi masih lagi ada kemiskinan yang tegar di dalam kalangan Bumiputera dan juga orang-orang asal serta orang-orang Melayu itu sendiri. Jadi kita faham bahawa di waktu Barisan Nasional dahulu, pada awalnya perkara ini di bawah Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan sebagainya, saya rasa ia dijalankan dengan baik sekali. Tetapi di bawah Tun Dr. Mahathir, kita nampak tiba-tiba wujudnya jutawan-jutawan orang-orang Melayu yang mana overnight, kita kata. Maka ini adalah kaedah yang Mahathir gunakan untuk mungkin mempercepatkan proses pengayaan di kalangan orang-orang Melayu sendiri. Itu satu niat yang mungkin dikatakan baik, tetapi metodologinya boleh dipersoalkan. Jadi di sini kita lihat bahawa setelah berpuluh-puluh tahun dan terbukti banyak rasuah yang telah dilakukan, seperti 1MDB, seperti rasuah kapal selam, rasuah helikopter, macam-macam lagi, yang mana bukan sahaja dilakukan oleh orang-orang Melayu itu sendiri di dalam politik Melayu atau parti politik Melayu, tetapi juga dengan bantuan kaki tangan kerajaan. Perkara ini tak akan boleh berjaya kalau kaki tangan kerajaan pun tak bersekongkol sama. Jadi jelas di sini bahawa
apa-apa Kongres Ekonomi Bumiputera dan juga perkara 153 kedudukan istimewa tidak akan berjaya jika ia tidak diurus dengan baik. Niat kedua-duanya adalah jelas sejelas-jelasnya. Tak perlu kita nak nilai semula seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila beliau berkata demikian, ia tidak semestinya bermakna beliau akan mengurus seperti UMNO dan Barisan Nasional mengurus, iaitu mengurus supaya segelintir saja yang jadi kaya. Jadi apakah niat Hasan Karim dan Zaid Ibrahim untuk mengungkit-ungkitkan bahawa perkara ini perlu dibuka seluas-luasnya untuk dibahaskan? Wahal ini adalah apa yang dikatakan seperti menjolok sarang tebuan. Saya amat setuju apabila Zaid Ibrahim mengatakan bahawa sampai bila kita nak berselindung, sampai bila kita nak menyorok daripada perkara-perkara yang ini. Yang saya nak soal, masa dia di dalam UMNO dulu, apa yang dia buat? Kenapa dia tak soal pemimpin besar seperti Tun Dr. Mahathir? Jadi kalaupun dia buat, dan kita lihat bahawa dia pun dah keluar daripada UMNO ketika itu, ini menunjukkan bahawa perkara itu adalah perkara yang cukup sensitif. Bagi saya, dasar atau prinsip kedua-duanya, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputera dan juga perkara 153 adalah suatu yang memang perlu dilakukan dan tidak ada persoalan di situ. Yang boleh dipersoalkan adalah cara mengurus. Jadi cara mengurus adalah kaedah diberikan kepada pengurus. Kalau pengurus nak mengkayakan anak-anak dia sahaja dan nak mengkayakan kawan-kawan dia sahaja, jadi memang mereka boleh menggunakan perkara 153 dan juga Kongres Ekonomi Bumiputera sedemikian. Tapi kalau Anwar Ibrahim kata contohnya Kongres Bumiputera sekarang kita buka kepada semua, orang-orang bukan Melayu pun boleh hadir dan juga memberi apa yang dikatakan soalan dan sebagainya. Jadi di sini adalah satu perbezaan daripada urusan yang sebelum ini. Urusan sebelum ini dia cuma Melayu saja, macam Kongres Maruah Melayu yang kononnya dianjurkan oleh orang-orang universiti, yang mana orang-orang bukan Melayu tak dijemput dan juga tak dapat diberikan peluang untuk bersuara. Jadi di sini kita lihat perbezaan pengurusan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengurusan yang sebelum ini. Jadi janganlah cuba nak memporak-perandakan kerajaan campuran dengan cara mengatakan bahawa ataupun memberi seolah-olah macam satu cadangan bahawa perkara 153 ni boleh kita lenyapkan ataupun boleh kita buang seterusnya Kongres Ekonomi Bumiputera. Jadi cadangan yang populis ini, yang memang akan membuatkan orang-orang seperti Hasan Karim dan Zaid Ibrahim ini populis, tetapi mereka adalah tidak bertanggungjawab. Bukan saja mereka tidak bertanggungjawab kepada kerajaan yang stabil, tetapi mereka juga tidak bertanggungjawab kepada orang-orang Melayu dan juga orang asal yang sama, yang ingin mendapatkan kebaikan daripada kedua-dua perkara ini, iaitu Kongres Ekonomi dan juga kedudukan istimewa. Jadi kalau saya lihat niat Hasan Karim dan juga Zaid Ibrahim, bagi saya adalah suatu niat yang mungkin ada udang di sebalik batu. Adakah mereka ini berniat hanya untuk menjadi popular sendiri, ataupun mereka ini berniat untuk merosakkan kerajaan perpaduan supaya kerajaan lain akan naik dan mereka mungkin diberi jawatan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kemungkinan yang harus kita sebagai rakyat fikirkan. Kita nampak memanglah seperti kedua-dua ini orang yang progresif. Tapi kita nak tengok satu idea itu perlu dilihat dalam konteks semasa politik. Jadi kalau kita lihat cara Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak mahu membuat perubahan yang besar-besar, tetapi dia menguruskan perkara yang ada itu dengan sebaik mungkin. Sebaik yang dapat dibuatlah di dalam percaturan politik kerajaan perpaduan atau kerajaan campuran.
Jadi ini adalah sesuatu yang kita sebagai rakyat Malaysia kena faham. Memang seronok lah kalau kita nak cakap, sebab kita tak ada tanggungjawab. Macam Zaid Ibrahim, dia bukan ada jawatan apa-apa. Hassan Karim pun langsung tak ada jawatan apa-apa. Jadi kalau mereka sendiri mempunyai jawatan seperti Perdana Menteri yang berhadapan dengan kerajaan campuran, yang berhadapan dengan sentimen Melayu daripada Perikatan Nasional, adakah mereka akan menyuarakan seperti sedemikian rupa? Sudah tentu mereka akan mengukur dan membuat kenyataan mereka dengan lebih baik, dan kemungkinan kenyataan mereka akan lebih konservatif. Tetapi sekarang sebab mereka tidak ada tanggungjawab, hanya tanggungjawab kepada diri sendiri sahaja, dan bukan kepada keseluruhan kebaikan kepada negara dan juga rakyat semuanya, terutama orang-orang Melayu, maka lidah mereka tidak bertulang. Saya ingin melihat kemungkinan pada suatu hari mereka berdua boleh menjadi Perdana Menteri, maka bolehkah mereka berbuat apa yang mereka sekarang katakan? Dan saya rasa mereka tidak akan boleh lakukan. Sebab konteks keadaan politik harus diambil kira. Bukan sebab kita nak memperpanjangkan sesuatu yang tidak adil kepada semua, tetapi sejarah yang telah menetapkan sesuatu perkara itu perlu diubah beransur-ansur, bukannya diubah seperti sebuah revolusi. Perubahan kepada satu lanskap boleh dilakukan dengan bertepatan kepada masa dan keadaan. Ia juga boleh berubah kalau tsunami datang, satu desa boleh hancur dan ia akan terus mengubah kedudukan kawasan tersebut. Jadi yang mana yang kita hendak? Adakah kita menghendakkan suatu ribut taufan yang akan merosakkan negara kita demi perubahan, ataupun sesuatu yang dibuat berperingkat dengan secara tolak ansur dan juga berhati-hati? Jadi di dalam keluarga saya sendiri, saya cuba membuat satu perubahan yang mendadak dengan anak-anak dan isteri, dan ini menjadikan ketegangan yang cukup besar. Maka terpaksalah saya menggunakan kaedah berperingkat-peringkat, bersabar, berkhemah, dan juga menggunakan tutur kata yang lebih baik daripada di waktu muda-muda dulu, yang mana lidah tidak terkawal, hati tidak terjaga. Jadi itulah saya mengulas bahawa bukanlah tidak baik cadangan-cadangan Hassan Karim dan juga Zaid Ibrahim, tetapi saya menyoal niat mereka bercakap demikian dengan cara begitu, dengan nada sedemikian, yang mana boleh mengguris hati bukan saja orang Melayu tetapi juga rakan-rakan politik seperti UMNO, dan memberi peluang yang terbuka kepada Perikatan Nasional untuk mengambil kesempatan di dalam politik yang cukup sensitif ini, iaitu perkara 153 kedudukan istimewa orang Melayu serta penduduk asal Sabah Sarawak, dan juga Kongres Ekonomi Bumiputera, yang sepatutnya kedua-dua memberi semangat dan juga kejayaan kepada keseluruhan rakyat, terutama yang mana yang memerlukannya. Jadi di sini kalau nak membina, eloklah kita menggunakan bahasa dan juga keadaan atau konteks kritikan yang lebih membina, dan bukannya sesuatu kritikan yang mereka sendiri tak boleh buat. Kalau mereka hari ini, besok kita bagi jadi Perdana Menteri, mungkin mereka tak boleh bertahan 2-3 hari pun, dan kerajaan itu pun tak akan bertahan. Ia akan berpecah dan kestabilan kita akan terancam. Sampai bila-bila dia akan terancam oleh orang-orang yang tidak mengambil kira kedudukan semasa, keadaan semasa dan kebaikan bersama, tetapi mungkin hanya untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.